Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Tujuan saya buat video ni, saya nak tunjuk sedikit sharingnya macam mana untuk menjawab soalan dalam EOC 1 EOC 1. So EOC 1 soalannya macam ni. Okay. Kita fokus pada soalan yang melukis satu cat ni. So untuk soalan ni, construct one view drawing of the following figure 2 using the line and fill in the table 2 for polar coordinate. Sebenarnya soalan telah diubah beberapa kali. Okey, soalan yang terbaru sebenarnya kita kena guna combination of three of coordinate entry technique, and 3 kaedah koordinat yang kita belajar lah, relative, absolute dan polar. So untuk hasilkan gambar rajah ni kita kena gunakan ketiga-tiga tersebut. Untuk makluman lah, okay, untuk makluman, kalau kita melukis menggunakan salah satu kita tak daripada kaedah koordinat tu, kita tak boleh nak completekan lukisan ni. Kita tak boleh nak completekan lukisan ni dengan hanya menggunakan satu kaedah coordinate system. Okay, kita kena guna combination, gabungan ketiga-tiga teknik. Macam-macam kaedah nak lukis gambar rajah ni. AutoCAD memang memberi kita banyak pilihan, tapi untuk menjawab soalan ini yang mana telah diarahkan untuk melukis menggunakan kaedah koordinat. So soalan ni create untuk menguji lah calon-calon ataupun para pelajar sekalian untuk menunjukkan kemahiran dalam menggunakan 3 teknik koordinat. Okay. So kalau kita lukis kaedah lain, macam tak menjawab soalan lah, dan macam tidak menjawab soalan. Okay, so macam mana kita nak lukis dia? So mula-mula kita tengok lah, perhatikan, relax, tenang, perhatikan soalan ni, apa yang kita boleh dapat info daripada gambar rajah ni. Okay, kita boleh dapat info sebenarnya dia punya panjang, jarak, titik A, B, C, D, E, F. Kita ada apa lagi? Kita ada jarak di antara setiap titik, dan ada sesetengah jarak yang contohnya B dengan C tak diberi jarak. Okey, C dengan D tak diberi jarak, A dengan F tak diberi jarak, F dengan E serta E dengan D tidak diberi jarak. Jadi menjadi satu soalan lah kita, berapa jarak dia, dan menjadi satu kesilapan juga pada kita jika kita mentafsirkan bahawa jarak contohnya A dengan B adalah sama dengan B dengan C. Begitu juga jarak C dengan D sama jarak F dengan A, ataupun jarak F dengan E sama dengan jarak E dengan D, sebab dia tak tanda pun kat situ jarak tu adalah sama. Dia tak mention pun kat situ jarak tu sama. Dia cuma tunjukkan beberapa jarak, dan tu tak bermaksud jarak tersebut sama. Kita tak boleh mentafsirkan sebegitu untuk menjawab dengan tepat lah untuk menghasilkan yang objek yang sebenar yang lebih tepat lah. Kita tak ada pilihan, no choice, kita terpaksa menggunakan
ketiga-tiga teknik tersebut. Okey, kita kena menghasilkan objek ni melalui 3 teknik tersebut. So saya tutup soalan ni dan saya akan pergi ke paparan AutoCAD untuk menghasilkannya lah. Bagi pelajar-pelajar sekalian boleh merujuk kepada helaian soalan tersebut apabila saya melukis nanti lah. Okay, now pada saya punya workspace AutoCAD, sebenarnya saya dah ada lukis satu kan. Kenapa ni? Sebab ini lukisan yang sebenar lah, cuma saya dah movekan dia kepada satu location koordinat yang lain supaya saya dapat lukislah objek sebenar di sini. Okey. Untuk makluman semua, okey. Soalan ni kita perlu melukis pada koordinat 2x dan 2y. Kita perlu melukis di sini. Kan? Kalau kita melukis pada koordinat yang lain, kita dah gagal lah kan, mengikut arahan soalan lah kan. Walaupun kita berjaya menghasilkan objek yang lebih kurang serupa, tapi kita tahu kita telah menghasilkan objek yang tak sama seperti yang dikehendaki oleh soalan. So saya kembali kepada AutoCAD. Okay, now kita akan lukis. Saya akan lukis bermula di A. Okay, saya boleh abaikanlah lukisan ni. Okay, mungkin kelihatan mengganggu. Okay, kelihatan mengganggu. Saya letak jauh sikit. So saya pergi dekat line. Sebelum tu untuk seperti yang saya sering ingatkan pelajar di dalam kelas, sebelum memulakan kerja-kerja melukis, make sure kita punya drawing limit kita adalah seperti yang dikehendaki. Okey. Okey. So kita punya drawing limit adalah seperti yang dikehendaki. Saya buat sekali lagi limit untuk menghasilkan drawing limit yang dikehendaki. Kita masuk ke arahan limit, enter. So kita katakan kita nak melukis pada saiz 297 210 ataupun saiz A4. Kita masukkanlah 297 210 297 210, enter sahaja. So sekarang ni sebab saya dah menggunakan template yang saya dah ubah, jadi dia dah keluar seperti yang tertera di sini lah. Okey, seperti yang tertera di sini ya. Okey, ni. Okey, sepatutnya dia akan keluar lebih besar ataupun lebih kecil, terpulang pada template yang kita pilih, tapi saya dah ubah template ni kepada apa yang saya nak Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada arahan berdasarkan soalan yang ada pada helaian soalan diedarkan pada pelajar sekalian. So kita akan lukis bermula daripada A. Okey, saya akan lukis bermula daripada A. So saya ambil arahan line. Daripada sini saya ambil arahan line, kemudian saya masukkan titik koordinat 2,2. So saya akan pergi ke B. So base pada soalan B berjarak 3.6. Saya akan gunakan kaedah saya akan gunakan kaedah pola, sebab saya tahu sudut dan saya tahu jarak. Jadi saya masukkan alias 3.6 dan sudut 34. Enter. Selepas saya masuk ke arahan. Seterusnya daripada A ke B, saya pergi ke C. Sekarang ni apa maklumat yang saya tahu pada C? Saya tak tahu apa-apa pada C.
Saya tak tahu jarak pada C, dan saya tak tahu koordinat. Kan? Saya tak tahu koordinat. Kenapa? Sebab saya belum kira lagi lah. Kan? Tapi berdasarkan layan soalan saya boleh kira lah. Dan saya kena buat sedikit penambahan operasi matematik untuk mendapatkan jarak X bagi titik C dan jarak Y. So setelah supaya buat pengiraan, saya dapat koordinat koordinat bagi C adalah 7.97 X dan 2Y. So saya masukkan daripada B ke C melalui menggunakan kaedah koordinat absolute. So absolute saya perlu masukkan tanda pagar. Saya masukkan 7.97 koma dipisahkan dengan antara X dan Y dengan koma. Saya masukkan 2, enter. So sekarang saya dapat titik C. Seterusnya daripada titik C ni saya akan ke titik D. Di titik D apa info yang saya dapat daripada soalan? Info yang saya dapat adalah sudut dan jarak. Jadi saya akan menggunakan kaedah polar koordinat. So saya masukkan alias, saya masukkan jarak 6.1 dan saya masukkan sudut iaitu 99 dan kemudian enter. Seterusnya, ketika berada di D, berdasarkan soalan tu, saya dapat identify kedudukan E dengan menggunakan kaedah koordinat yang ketiga, iaitu relative coordinate. Okey, yang mana pergerakan X dan pergerakan Y. Okey, berdasarkan kedudukan pada E, pergerakan X saya adalah ke belakang dan pergerakan Y saya adalah ke bawah. Masing-masing bernilai 1.98 unit. So saya akan masukkan kaedah saya akan masukkan melalui relative coordinate ini mengikut format untuk relative coordinate, iaitu alias minus 1.98 koma minus 1.98 enter. So saya akan dapat point E. Seterusnya saya akan ke point F. Di point F saya dapati perkara yang sama berlaku. Saya dapat menggunakan kaedah yang baru sebentar tadi saya guna, iaitu relative coordinate system, di mana jarak X, jarak Y, pergerakan X, pergerakan Y saya dapat kesan, iaitu pergerakan X saya adalah ke belakang dan pergerakan Y saya adalah ke atas. So ke belakang bermaksud negatif, ke atas bermaksud positif. Okey, masing-masing sebanyak 1.98 unit. So saya akan masukkan sama sahaja kaedahnya, iaitu alias minus 1.98, 1.98 enter. So saya dapat saya dapat F daripada E. Now apa yang saya perlu buat, kalau saya nak teruskan dengan kaedah yang singkat, saya hanya type saja arahan close, CLOSE. Okey, enter. Saya telah menghasilkan lukisan yang sepatutnya lah. Okey, saya telah menghasilkan lukisan yang sepatutnya. So saya boleh semak betul tak apa yang saya dapat ini based on kita punya tool yang ada kat sini, iaitu dimension. Kita boleh check balik koordinat kita A betul tak berada pada 2, so 2Y 2X.
So dapati betul seperti kehendak soalan, lukisan ini patut dilukis pada A dan pada Y. So saya akan tandakan dia untuk saya punya inilah, saya punya nota kaki saya lah. Okey, nota kaki saya. So saya tulis kat sini A ataupun capital letter A point sebagai 2,2. Enter sahaja, ataupun saya klik dekat mana-mana dia akan keluar macam tu lah. So any apa-apa yang kita nak tulis, nak buat dekat AutoCAD ni, kita boleh edit dan sebagainya lah. Okay. Seterusnya saya boleh sahkan panjang yang ni seperti dalam kehendak soalan 6.1. Okay. Saya boleh sahkan panjang yang ada dalam soalan 6.1 ataupun 3.1. Apa lagi yang saya boleh sahkan? Banyak lagi yang saya boleh sahkan. Okey. Mungkin saya boleh sahkan sudut ni. Sudut ni adalah 99. Okey. Seterusnya saya boleh sahkan sudut mungkin masa saya video saya ni agak panjang, tapi saya tak nak miss untuk buat sharing apa yang sepatutnya lah saya share. Okey, seterusnya saya lengkapkan ukuran-ukuran lain untuk memastikan lukisan saya ni telah memenuhi kehendak soalan. Okey. Sebenarnya dah memenuhi lah, sebenarnya insyaAllah dah memenuhi dah sepatutnya. Cumanya saya nak timbulkan isu di sini, iaitu panjang ni. Panjang. Kalau kat sini 6.1, cuba tengok di sini 6.1167. Okey. Sebenarnya dia tak sama. Walaupun ada sedikit perbezaan kecil, tapi dia tak sama. Okey, begitu juga 3.6 ni. Kita lihat. Dia tak sama. Dia tak sama. Okey. Tapi kalau kita menetapkan kita punya AutoCAD berada dalam keadaan dimension style, atau kita pergi dekat kita punya ketepatan dalam kita melukis. Okay. Kalau kat sini kita letak precision kita kosong contohnya, kita akan dapat lihat bahawa lukisan kita sama. Sini 4, sini 4, sini 6. Okey, sini pun mungkin jarak sama. Okey, jarak sama. And so isunya apa kat sini? Isunya kat sini yang mana satu betul? Okey. Pada saya yang betul adalah apa yang kita buat, kita guna kaedah yang tepat, iaitu mengikut kehendak soalan, koordinat. Kita perlu guna kaedah koordinat untuk hasilkan untuk selesaikan soalan ni. Okey.
Kalau guna kaedah koordinat ni, saya bila sebut pasal koordinat, pandangan saya adalah lukisan tersebut perlu dilukis dengan tepat. So bila perlu dilukis dengan tepat, saya akan ubah saya punya dimension style saya. Dimension style. Saya akan ubah ketepatan saya bukan kosong. Saya akan ambil 4 titik perpuluhan paling kurang. 4 titik perpuluhan paling kurang. Saya akan gunakan yang ni. Okey. So saya akan ambil 4 titik perpuluhan. So yang mana 6.1 ni bermaksud dia memang 6.1. 6.100. Okey, yang mana 3.6 ni dia memang 3.6000. Yang mana 3.68 ni dia memang 3.6008. Kalau kita ambil 8 titik perpuluhan, dia mungkin ada lagi lah. Begitulah. Ini maknanya ketepatan kita nak. So lukisan saya ni, objeknya asalnya adalah seperti yang saya boldkan sekarang dan tukarkan dia kepada warna merah ni. Okey, ini lukisan dia yang sebenar. So jika saya trace dia punya kedudukan koordinat seperti gambar rajah ni, saya akan dapat seumpama ni lah. Saya hilangkan sebentar dia punya grid untuk menunjukkan apa yang saya dah buktikan lah. Okey. So jarak di antara ni dua ni pun jarak ni ada beza dia lah. Untuk pelajar saya, mereka akan perlu menghantar tugasan ni dalam dua fail, PDF dan saya padam yang ni, atau mungkin saya tak perlu padam, saya just move dia ke sebelah, ataupun saya tak biarkan saja di situ. Okey, untuk pelajar kelas saya akan nasihatkan mereka untuk hantar dalam dua fail, iaitu PDF dan DWG, iaitu fail AutoCAD inilah. So mereka perlu hantar dalam keadaan yang perlu ada title block. So macam mana nak ambil title block, diorang pelajar-pelajar saya akan minta mereka menyediakan template AutoCAD ni. Template, maksud saya template title block ni daripada awal-awal lah. Okey, kalau template dalam AutoCAD ni, saya dapatkan dulu template yang pernah saya hasilkan. Ini contoh template. Ini template saya lah, template yang pelajar buat jugalah sebenarnya. So saya apa yang saya nasihatkan pelajar, ambil template yang dah mereka sediakan awal-awal semester. So diorang pergi dekat edit, diorang copy with base point. Okey, base point dia letaklah tengah-tengah ni, settle, habis. So seterusnya pergi kepada drawing yang kita lukis tadi. Okey, pergi dekat edit, paste as a block. Okey, paste as a block. So ni lah kita punya title block tersebut. Jangan terkejut dengan kebesaran dia tu. Okey, jangan terkejut dengan kebesaran dia tu. Kita just ambil sahaja. Okey, ambil je, kemudian kita explode dulu, explode. Explode. Apa yang nak explode? Yang ni. Okey, dah pilih title block tu untuk di explode, kemudian enter sahaja. Kemudian kita boleh edit lah. Kita delete sebab kita nak guna ni, dan kita nak guna title block ni untuk kita punya drawing.
So drawing kita ni agak-agak berapa kecil, berapa besar, berapa kecil berbanding dengan title block ni. Kan? Agak kecil lah kot. Kan? Saya agak dalam saya agak dalam 25. So saya akan kecilkan title block ni kepada 25 ganda lebih kecil. So saya akan ambil dia, klik, pilih. Saya akan bagi arahan scale. Kemudian saya akan letak base point saya di sini, tengah-tengah. Okey. Kemudian saya akan masukkan scale factor saya macam ni. 1 bahagi dengan, kalau 25 kali saya nak kecil, saya tarik macam tu, saya enter sahaja. So saya ambil dia, saya lekatkan dekat sini. Saya letakkan dekat sini. Kalau dapat diperhatikan, saya mengecilkan title block. Yalah, of course lah, sebab dia lebih besar. Tapi saya tak mengubah pun objek asal saya. Sebab apa? Bila saya ubah objek asal saya, kedudukan objek ni pada koordinat yang sebenar dia akan berubah. Saya tak nak pelajar saya buat macam tu, sebab saya tak dapat deteksi mereka menjawab soalan ni mengikut kaedah yang betul atau tidak berdasar based on coordinate point tu. So saya letaklah objek ni dalam ni. Okay, saya letak dalam ni. Yang paling penting, saya tak peduli kan tu, saya pedulikan warna merah tu berada tengah-tengah saya punya ni. Okay, siap. Yang ni saya boleh ubah. Yang ni saya boleh ubah. Klik je, tariklah ke mana-mana mengikut keperluan. Yang ni tak perlu. Yang ni mungkin boleh tarik dia, letaklah kat sini ke. Yang ni tarik dia bawah sikit. Okey, tarik dia bawah sikit, bagi nampak balance dalam paparan drawing kita. Okey, bahagian ni nak buat apa? Bahagian ni bukan delete, kita edit lah, letak nama kita kan, semua ni edit lah mengikut kesesuaian. Dan bila dah edit dah lengkap, pelajar sepatutnya akan convert DWG ni untuk kepada PDF dengan cara pergi plot, pilih continue to plot a single sheet, pergi dekat Adobe PDF, pergi dekat extend, pergi dekat center the plot, print scale landscape. Kalau boleh preview dulu. Okey, tengok apa yang berlaku. Saya perlu delete sesuatu di sini. Okey, saya perlu delete objek ni. Saya tak sure apa benda lagi objek lain yang ada dalam drawing saya ni. Sebab kalau saya lihat di sini ada sesuatu yang menyebabkan drawing saya ni saya tak boleh setting dengan baik. Tak apa, tak ada masalah. Kita
kita teruskan saja print sampai jadi. Tak dapat sampai dapat. Okey. Kita check sekali lagi. Okey, dah jadi. Okey. Dah mengikut piawaian. So, print je lah. Kan? Print, tulislah practical work 1, gambar rajah. POC POC1. Begitu. Kemudian save lah dalam drawer mana-mana yang pelajar semua akan save. Okey. Try. So macam tu sahaja. Okey. Setengah jam saya punya ni. Mungkin boleh ringkaskan lagi lah. Okey. Okey. Saya rasa setakat tu dahululah. So pelajar saya akan menghantar pada saya DWG ni satu dan PDF tersebut. Okey. So kita tulis PDF tersebut, kod tak ada. Okey, ni saya buka PDF saya yang saya buat ni. So PDF saya ni dah wujud dekat sini. So saya suka lah bila tengok pelajar saya menghantar hasil kerja mereka dalam keadaan sebegini. Okey, mereka print pun kertas A4 lah akan keluar macam ni. So that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.